Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik baru, topik 8 iaitu bearing. Okey, so dalam bearing ni kita akan belajar macam mana cara untuk cari arah dan sudut. Arah menggunakan sudut. Okey. So benda ni senang je sebenarnya. Kenapa senang? Sebab dia hanya masuk dalam kertas satu sahaja dan ada satu markah saja, satu soalan saja. So maksudnya kita belajar panjang-panjang satu soalan saja. Tapi tak apalah, belajarlah juga kan. Mana tahu satu tu membantu kita daripada B naik ke A ke kan, daripada A naik ke A plus. So kena belajar juga. Okay. So first kali yang kita perlu tahu dalam bearing adalah 8 arah ni. Yang pertama utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Okay. Dan dalam bearing ni, sudut yang kita pakai, kita kena pakai 3 digit sudut, 3 digit untuk tulis sudut dia. 3 digit. Contohnya kan, kalau macam 180 dengan 270 darjah, ni tak apalah sebab dah memang 3 digit, 270. Tapi kalau macam 60 darjah, kita kena letak juga kosong dekat depan. So 60 darjah dia ada kosong kat depan, ada 3 digit. Okey. So yang pertama sekali, yang paling famous lah utara lah. Sebab kita nak buat satu arah ni, kita akan berpandukan dengan arah utara dia. Arah utara ni yang kata kita akan tengok daripada arah utara dia. So timur 90 darjah macam yang kita tahu. Kat sini adalah sudut tegak. So bila sini sudut tegak 90 darjah. So kat sini 90 darjah. Kat sini pun sudut tegak. So ini 90 darjah. Kat sini 180 darjah. 90 tambah 90 180 darjah. And then so berapa nilai kat sini? Kita tahu semua ni adalah 90 darjah. So kalau tengah-tengah dia 90 bahagi 2, kat sini adalah 45 darjah. Betul ke? Salah sebab kita kena tulis 3 digit 045 darjah. So kat sini 90 tambah dengan 45. Sini ke sini 45, sini ke sini 45, sini ke sini pun 45. 45 tambah 45 90 darjah. 90 darjah tambah 45 darjah 135 darjah. And then 135 darjah tambah lagi 45 darjah dapat 180 darjah. And then so barat daya 180 darjah tambah dengan 45 darjah dapatlah 225 darjah. Okay, so tambah lagi 45 dapat 270 darjah. And then kat sini 270 tambah dengan 45 darjah. Kat sini kita akan dapat 315 darjah. Okay. So kat sini nampak setiap daripada sini utara ke timur laut, timur laut ke timur, timur ke tenggara, sini semua 45 darjah. Okey. Okey, dan sekarang kita akan tengok step by step macam mana cara untuk kita buat bearing ni, untuk kita lukis bearing ni. Okey. So step yang pertama adalah kita kena buat titik permula. Macam mana kita nak kenal titik permula? Kita nak kenal titik permula biasanya daripada keyword dari. Apa keyword dari? Nak kenal titik permula, tengok keyword dari. So contoh kat sini, contoh yang pertama, lukis bearing B dari A. Nampak tak? Dari A. So dari A, maksudnya kat sini A ni adalah titik permula. Boleh faham kan? And then yang kedua, dia suruh kita buat garisan utara. Tak ada masalah, ini garisan utara. Buat je garisan kat atas memanjang, garisan utara. Dan yang ketiga, dia minta dari garisan surat khabar lama, pergilah dulu. Okey. So yang ketiga adalah kita kena buat garisan daripada garisan utara ni. Ini garisan utara kan. Daripada garisan utara ni kita kena buat satu putaran ikut arah jam. Yang ni penting, ikut arah jam. Kalau lawan arah jam salah, sebab dalam bearing kita kena ikut arah jam. So penting yang ni dia kata apa tadi? Daripada garisan utara. Ini kan, daripada garisan utara yang ni kita buat putaran. Maksudnya putaran ikut arah jam macam ni. Contoh macam ni. Ke sini boleh tak? Tak boleh sebab ini lawan arah jam. Okey. Dan yang keempat baru kita nyatakan sudut. Okey. So jom kita try buat contoh yang ni. Okey, contoh yang pertama. Lukis bearing B dari A. Sama juga dengan 50%. 50 darjah, 50% pula. 50 darjah. Okay, so macam mana nak buat dia? Kita follow step ni. Yang pertama, kita buat titik permula. Mana titik permula dia? Keyword dari keyword dari. So dari A. So kita tahu kat sini kita buat satu titik.
ini adalah titik A. Buat titik bermula, dah siap titik bermula. Masuk pada step yang kedua, buat garisan utara. Macam mana nak buat garisan utara? Biasanya kita akan pakai utara ke atas macam ni je. So, daripada sini kita buat garis utara. Buat simbol U, menunjukkan ini adalah arah utara yang kita buat ni. Okay. So, dah siap step yang kedua. Kita buat step yang ketiga. Daripada garisan utara, mana garisan utara ni? Sini, garisan utara daripada sini ke semua lah. Buat putaran ikut arah jam. So daripada garis ni nak buat kat sini boleh, nak buat kat sini boleh, boleh mana-mana je asalkan atas garisan utara ni. Nak buat kat sini kecil sikit, buat kat sini besar sikit kan. So kita buat putaran ikut arah jam. So nanti ada orang tanya, kita nak buat arah jam tu kan, arah jam sampai sini boleh kan? Sampai sini saja boleh, sampai sini boleh. Kita nak buat sampai mana? Nak buat sampai mana tu, yang tu kita tengok sudut dia. Dia minta berapa? 50 darjah. Kalau 50 darjah, adakah kita nak kira guna protektor, letak kat sini protektor, ukur 50 darjah? Tak perlu. Dalam bearing, kata sudut dia tu tak perlu tepat pun tak apa. Kita just nak agak-agak je. Kalau belajar lebih mendalam nanti, kena tepat lah pakai protektor semua kan. Tapi untuk SPM ni, kita just agak-agak je arah dia. So nak agak macam mana? Nak agak dia, kan korang dah ingat benda ni kan? Utara, timur, selatan, barat kan? Okay. Kalau dekat utara ni start dengan 0 darjah. So dekat timur ni adalah 90 darjah. Agak-agak kalau 50 darjah ni dekat mana? Adakah dia berada antara utara dengan timur 0 hingga 90 darjah, ataupun timur antara timur hingga selatan, ataupun selatan hingga barat, ataupun barat hingga utara 50 darjah. Ini 0, ini 90. So of course lah 50 darjah ni berada antara utara dan juga timur. So lebih kurang dekat sinilah garisan dia. Boleh faham? Boleh faham. Alhamdulillah. So kat sini kita buat satu garis kat sini. Kenapa garis kat sini? Kenapa bukan kat sini? Sebab 50 darjah. Logik dia adalah ke sini. So kita buat garis ke sini. And then kita buat ini titik B. Sebab dari A ke B. Kalau buat sini A salah lah. Tadi dah ada A sini kan. So A ke B. Buat titik B. And then barulah kita buat putaran ikut arah jam. So putaran ikut arah jam ni kita buat sampai sini saja. Guys, sekali lagi, betul ke ini 50 darjah? Tak tahu betul ke tak. Sebab apa? Sebab kita main bantai je. Kenapa bantai je? Sebab tak perlu tepat pun tak apa, asalkan arah dia tu menunjukkan ala-ala lebih kurang 50 tu lah. Ala-ala ke sini lah. So kalau ke sini confirm salah, memang salah terus lah. Sebab kat sini antara 90 hingga 180. Faham Okay. So sekarang ni kita dah buat putaran ikut arah jam. Ni putaran ikut arah jam. And then baru kita nyatakan sudut dia. Berapa sudut dia? 50 darjah. So kat sini 50 darjah. Settle. Okay? Faham Alright. So macam ni lah depan dia. Ini je lah kalau suruh lukis bearing daripada B dari A 50 darjah. Okay, contoh soalan yang kedua. Lukis bearing B dari A. Sama juga, tapi dia minta 130 darjah. Apa yang kita perlu buat? Step yang sama, pakai step yang ni. First kali kita kena buat titik pemula. So apa titik pemula kat sini? Cuba korang tengok dan cari jap apa titik pemula kat sini. Apa keyword dia untuk kita dapatkan titik pemula? Keyword dia adalah dari. So dari A, maksudnya titik pemula dia adalah A. So kita buat satu titik and then buatlah A. Ini titik A. And then dah siap step yang pertama, dah buat titik pemula. Step yang kedua kita buat garisan utara. So kita tarik je ke atas. Dapatlah garisan utara. And then dah dapat garisan utara, kita pun buat putaran ikut arah jam. Kini ingat dekat utara ni dia start dengan 0 darjah. And then kita nak buat putaran ikut arah jam. Ni ikut sudut yang dia nak. Dia nak sudut berapa? Dia nak sudut 130 darjah. So agak-agak putaran kita sampai mana? Sampai sini, sampai sini, sampai sini ke sampai atas ni. So tengoklah 130 darjah. Tengoklah benda ni agak-agak. Sebab tu Kak Belik untuk soalan ni first kali tolong buat benda ni. Arah utara, timur, selatan, barat dan nyatakan sudut 0, 90, 180, 270. Nak tulis ke tenggara, timur laut, barat daya semua tu tak payah pun tak apa sebenarnya. Yang ni pun dah cukup dah untuk bearing ni. Untuk form 5 ni lah cukup lah. Okay.
So dia minta 130 darjahan. So agak-agak kat mana? Adakah dekat sini juga? Adakah dekat kawasan atas ni juga 130 darjah? Logik tak? Tak logik, sebab sini ke sini baru 90 darjahan. So kat mana? Adakah dekat sini? Dekat sini? Logik tak? Logik lah. Sebab ini 90, ini 180. So maybe 130 antara ni lah, tengah-tengah ni kan. So 130 tu dekat sini yang lebih kurang 130 darjah. So kita tahu daripada titik ni dia nak pergi ke 130 darjah dekat bawah ni kan. Ini titik tengah kita ke bawahan. So kat sini yang lebih kurang. Lebih kurang. Tak perlu pakai protector. And then kita pun buat putaran ikut arah jam. Arah jam. Jangan gatal tangan buat lawan arah jam. Kalau lawan arah jam tak jadi 130 dah. Okay. So dah sampai sini. Ini titik apa? Nyatakanlah titik apa? Ini titik A kan. So kat sini titik B. So daripada titik A nak ke titik B, berapa arah dia? Kita nyatakan berapa sudut dia? Kita nyatakan sudut dia iaitu 130 darjah. Boleh faham Okay, last contoh. Last. Okay. Lukis bearing B. Kita tukar sikit lah. Lukis bearing C dari D. Sudut dia 330 darjah. Macam mana kita nak buat? Macam mana? So first kali kita kena cari titik pemula. Alam bunyi. Okay, kita kena cari titik pemula. Tengok keyword dari. So dari D maksudnya titik pemula dia adalah D. And then step yang kedua, buat garis utara. Utara kat sini kosong darjah. And then step yang ketiga, kita buat putaran ikut arah jam. Nak buat putaran ikut arah jam untuk 330 darjah. So agak-agak kat mana 330 darjah? Ini kosong darjah, ini 90 darjah, ini 180 darjah, ini 270 darjah. So 330 lagi atas kan. So dia maybe dekat sini lah, lebih kurang dekat sini lah. Kalau pusing balik sampai sini dapat apa? Dapat 360 darjah. Kosong darjah, patah balik dapat 360 darjah. So 330 darjah maybe dekat belah sini lah. So bila korang tahu ke arah sini, so korang pun boleh buat lah ke arah sini. Nampak? So kalau kat sini titik D, apa titik kat sini? Ini adalah titik C. Nampak? Dah dapat macam tu, kita pun buat putaran ikut arah jam. Kau boleh buat arrow kat sini Buat arrow kat sini supaya nampak daripada mana kita gerak, daripada sini ke sini. Kalau tak buat arrow ni, takut nanti korang akan pening-pening sikit kan. Korang ingat kat sini ke. Jangan, kau boleh buat kat sini. Sebab ramai juga silap, dia buat kat sini sudut. Ini dah betul. Step 1 sampai 3 dah betul. Sampai step yang keempat, dia sudah nyatakan sudut kan. Bila nyatakan sudut, ada student yang buat kat sini sudut dia 330 darjah. Confirm salah. Memang salah lah. Kenapa salah? Sebab kalau kat sini, ini daripada ini dia putar mengikut lawan arah jam, sini ke sini. So salah. Kita bukan nak ikut lawan arah jam, kita nak ikut arah jam. So ke sini. So 330 tu kat sini ke? Bukan kat sini. Dekat yang dia ikut arah jam tu. So dekat sini 330 darjah. Daripada sini sampailah sini. So settle. Macam ni je jawapan dia. Senang tak? Senang kan? Alhamdulillah. So kita pergi kepada bentuk soalan seterusnya. Okay guys, ini topik lain sikit, topik garis lari. Okay, untuk garis lari kita kena belajar sikit. Sebab untuk buat soalan bearing ni, kita perlu tahu sikit ilmu dekat garis lari ni. Okay, untuk garis lari ni dia ada 3 jenis bentuk yang famous: U, N dan juga F. N ni ada juga orang panggil bentuk Z. Okay, so bentuk yang paling famous adalah U. Katakanlah ada 2 garis lari kat sini kan. Okay, so ada 2 garis lari, and kita buat satu garis macam ni, dia dibentuk U kan. Okay, bila dia dibentuk U, apa kaitan dia? Okay, sudut dekat sini dengan sudut kat sini, katakanlah ini sudut A dan ini sudut B. Hasil tambah sudut A dan sudut B adalah 180 darjah. So maksudnya kat sini campur sini 180 darjah. So contohnya, kalau dia bagi A sama juga dengan 60 darjah, dekat sini dia bagi 60 darjah, berapakah sudut B? Berapa?
So semua sekali 180 darjah kan. So kita ambil dah 180 darjah semua sekali tolak dengan 60 darjah. Dapatlah 120 darjah. So kat B adalah 120 darjah. Betul ke? B 120 darjah, A 60 darjah. 120 tambah dengan 60, 180 darjah. So tolong ingat, ini penting. Kalau bentuk U macam ni 180 darjah hasil tambah dua sudut tu. Dan yang kedua bentuk N, ada dua garis lari macam ni. Yang ni kita buat macam ni kan, ataupun macam ni ke tak kisahlah. Asalkan yang bersilang macam ni lah. Bentuk N macam ni. Sudut dekat sini, katakanlah ini sudut A, dan sudut dekat sini B, sudut bertentangan macam bersilang macam ni. Sudut A adalah sama dengan sudut B. Maksudnya kalau A dekat sini sudut dia 60 darjah, dekat sini pun sudut dia adalah 60 darjah juga. Boleh faham benda ni? Sudut A sama dengan sudut B tadi kan. Okey, so kalau B 60 darjah, A pun 60 darjah. Dan yang last sekali adalah bentuk F. Ada garis lari macam ni. Okey, sebab bentuk F kita buat garis lari macam ni. Ada bentuk F macam ni. Ini garis lari kan. Okey, kalau bentuk F macam ni, sudut bawah ni sama juga dengan sudut bawah ni. So A sama juga dengan B. A sama dengan B. Maksudnya kalau kat sini 90, so dekat sini pun 90. Kalau kat sini 80, dekat bawah ni pun 80. So ini yang korang perlu tahu tentang garis selari. So kalau dah faham yang garis selari ni, kita boleh kembali pada soalan bearing. Okay guys, ini kita masuk pada bentuk soalan seterusnya. Okay, untuk soalan ni dia bagi bearing A dari B. Diberi bearing A daripada B, tapi yang dia suruh cari bearing B dari A. Nampak tak? Kalau soalan tadi dia bagi bearing A dari B, dia suruh kita buat yang tu saja kan. Tapi yang ni dia ubah sikit, dia bagi A dari B, tapi dia minta kita cari bearing B dari A. So ada dua kerja lah kat sini. Sama je, tapi step dia sama je macam tadi. Okay. So soalan yang ni dia bagi contoh satu, bearing A dari B adalah 50 darjah. So kat sini kita buat dulu bearing A dari B, lepas tu baru kita cari apa yang soalan minta, iaitu bearing B dari A. So bearing A dari B sama dengan 50 darjah. Buat dulu step yang pertama dari B kan. So titik bermula dia adalah B. And then buat arah utara. Ini 0 darjah. And then 50 darjah kat mana? 50 darjah. Ini utara, ini timur. Ini 0 darjah, ini 90 darjah. So 50 darjah kita tahu dekat belah-belah sini. So ke sini. Ini adalah titik A. And then buat arah putaran ikut arah jam. So kat sini adalah 50 darjah. Okay, ini yang kita dapat. Tapi yang soalan minta bearing B dari A. Dia nak B ni dari A kat sini pula. Kat sini pula. So pakai step yang sama. Step yang pertama adalah tandakan titik bermula. So soalan dia dari A, ini titik bermula dia dah ada. Step yang kedua buat arah utara. So buat arah utara macam ni. And then step yang ketiga buat putaran ikut arah jam. Daripada garis utara ni buat arah jam. Buat arah jam macam ni kan. Nampak? So sudut yang kita nak tu adalah sudut dekat sini. Daripada sini sampailah sini. Berapakah sudut dia? So korang tahu kalau bulatan adalah 360 darjah kan, 360 darjah. So kat sini untuk soalan ni, ini bulatan kan, tapi bulatan tak penuh kan. Kalau kita penuhkan dia, so dia akan jadi 360 darjah kan. Jadi 360 darjah ni kita tolak dekat sudut dekat sini. So kita akan dapat sudut yang sini saja, yang kita nak. So problem dia, adakah kita tahu berapa sudut dekat sini? So macam mana nak cari sudut dekat sini? Kita kena pakai bentuk U. Lain sikit kalau nanti lepas ni korang akan nampak gambar rajah lain sikit. Sebab saya ada tersilap sikit edit video. Saya ada terpadam video tadi. So saya buat balik video ni. So tapi lepas ni sambungan daripada yang ni. So teruskan menonton. Saya lupa nak ajar yang tentang garis lari tu tadi. Tapi tak apa, saya dah edit video ni. Lepas saya ajar yang ni, saya ada ajar garis lari yang tadi tu, yang 3 bentuk Z, U dan juga F tadi tu. Tapi saya dah edit letak kat awal video tadi kan. So korang dah belajar. So saya boleh teruskan benda ni. Alright. So dekat sini kalau kita nampak, ini bentuk apa kat sini?
Nampak? Ini garis utara, ini garis utara kan. So bila ini garis utara, ini adalah garis selari. So cuba korang keluarkan dia. Ini garis utara ni, ini garis utara ni, and then dia ada garis macam ni kan. Ini bentuk apa? Ini adalah bentuk U. So kalau bentuk U, hasil tambah sudut A dan sudut B, A tambah B sama juga dengan 180 darjah. Jadinya hasil tambah sini dengan sini adalah 180 darjah. Jadi kalau dekat sini 50 darjah, okey contohlah. Kalau kat sini 100 darjah, so dekat B berapa? Dekat B 80 darjah kan. Okey. So kat sini, bila kat sini 50 darjah, berapa sudut kat sini? Sudut kat sini adalah 130 darjah. Sebab apa? 50 tambah dengan 130 dapatlah 180 darjah. Boleh faham So kita dah dapat sudut kat sini 130 darjah. Dah dapat sudut kat sini, boleh cari tak sudut kat luar ni berapa? Boleh cari. Semua sekali 360. So 360 darjah semua sekali tolak dengan sudut dekat sini sahaja, iaitu 130 darjah, dan kita akan dapatlah jawapan dia 230 darjah. Okey, boleh faham? So jawapan dia adalah 230 darjah. Buat kat sini 230 darjah, settle. Faham Okey, kalau faham, kita pergi pada satu lagi contoh seterusnya. Okey, soalan yang sama juga, tapi saya akan buat A dari B sama juga dengan 210 lah kita ambil. 230 lah kita ambil. Okey, 230 darjah. Okey. So, cari bearing B dari A. Sama juga. Okey. Macam mana? Step yang pertama, kita kena buat dulu yang dibagi. Bearing A dari B sama juga dengan 230 darjah. So, buat dulu. Step yang pertama, buat titik pemula. Titik pemula dia adalah B. So, B. And then, dia nak 230 darjah. Sebelum tu kita buat garis utara dulu ke atas. Okey, garis utara. And then seterusnya kita nak buat putaran ikut arah jam. Kita nak putar sampai berapa? Sampai 230 darjah. Dekat mana 230 darjah ni? Kat sini 90 darjah, kat sini 180 darjah, lebih lagi kan? Kat sini 270 darjah. Dah lebih dah. So dah lebih antara sini dengan sini lah. So kat sini lah garis dia. 230 darjah. Maybe dekat sini lah. So kita tahu garis dia dekat sini. So kat sini kita tandakan A. Jadi kita tahu putaran kita ni sampailah dekat sini. So lepas dah siap macam ni, nyatakan sudut. So sudut kat sini adalah 230 darjah. Dah siap ke belum? Belum. Sebab apa? Soalan minta B dari A. Yang kita buat ni adalah A dari B. So kita nak buat yang ni pula soalan dia, B dari A. So step yang pertama, dari A titik A. So titik A dah ada. Dah siap step yang pertama. Buat step yang kedua, kita kena buat garisan utara. So buat garisan utara ke atas. Okay. And then step yang ketiga, buat putaran ikut arah jam. Daripada mana? Daripada A nak pergi ke B. Arah sini. Okay. So nyatakan sudut. Sudut mana? Sudut ni yang kita nak. Sudut daripada A nak pergi ke B. Macam mana? Cara dia sama. Okey. Kita nak sudut kat sini, nampak tak ini bentuk apa? Ini bentuk U. Kalau bentuk U, hasil tambah sudut kat sini dengan sudut kat sini adalah 180 darjah. Sudut kat sini tahu tak tahu? Sudut kat sini tahu tak tahu? Sudut kat sini tahu kan? So kita cari sudut kat sini dulu. Macam mana nak cari sudut dekat sini? Okey, kita tahu tak sudut kat luar ni? Tahu, 230 darjah. And then semua sekali berapa? Kalau sebuah macam ni, semua sekali berapa? 360 darjah. Jadi kalau dekat luar ni saja dah 230 darjah, berapa sudut dekat dalam ni? Jadi 360 darjah tolaklah dengan 230 darjah, dapatlah 130 darjah. Jadi sudut dekat sini adalah 130 darjah. And then korang tahu ini bentuk U. So hasil tambah 130 dengan sudut ni, kita akan dapat 180 darjah. Jadi berapa sudut dekat sini? Jadi 180 darjah tolak dengan 130 darjah, dapatlah 50 darjah. So sudut kat sini adalah 50 darjah. Jadi jawapan dia adalah 50 darjah.
Okay. So boleh faham harap korang boleh faham. So dah habis ke bab bearing ni? Tak, belum habis lagi. Ini sebenarnya basic baru. Saya nak korang fahamkan basic dulu. So untuk yang selebihnya kita akan belajar minggu depan. Dah tu lagi susah sikit lah. Soalan tak ada mudah macam ni. Yang ni mudah je kan. So minggu ni tolong fahamkan yang ni. Tak faham, tanya je terus. Kalau tak faham yang ni, nanti tak boleh nak masuk yang minggu depan punya. Okay. So good luck, belajar sampai faham. Tak faham PM. So sampai sini saja kelas kita hari ni. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.